Allah sebut. Cuba tengok dalam surah lagi sikit pukul berapa Isyak? 8:49. Okey, lambat lagi boleh Okay, kita tengok dalam surah satu lagi, surah 6 tentang sabil. Surah 6 ayat 125. Ada pemadam? Jatuh. Oh, jatuh. Oh, baik. Surah 6 ayat 155. Surah 6, surah Al-An'am. Bukan surah 6 ayat 153, silap. 6 153. Apa Allah kata? Kita tengok apa? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattakhizuhu dulu kan? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu dulu. Fattabi'uhu. Kemudian baru ada wala tabi'u subula. Kemudian fatafarraqa. Okey, kita tengok ayat ni. Dia wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Okey, apa maksud dia ni? Wa anna, dan sesungguhnya. Ini apa ni? Ini ni apa? Apa takwil ini ni apa? Hadza. Ini namanya Islam. Ini ni dia ada 3 makna. Iaitu apa hadza ni? Hadza maksudnya ini ni al-Islam. Al-Islam. Apa dia? Al-Islam, Al-Quran, Risalah, iaitu Ar-Rasul lah. Islam dibangun dengan 2 ni. Jalannya Nabi bawa pada sahabat dia katakan ketika ayat ni turun, sahabat dengar. Ini jalan yang aku sebut ni, selalu sebut. Sebab Nabi ni apa? Nabi ni apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan tu bukan ikut kehendak diri dia, bukan ikut hawa nafsu dia, bukan ikut akal dia sendiri fikir-fikir secara membuta tulis, tidak. Tapi in huwa illa wahyu yuha, melainkan semua yang wahyu yang Allah ilhamkan, Allah sentiasa jaga dia, Allah beri pada dia. Jadi Nabi tekankan kepada sahabat, dan ingat ini adalah jalan aku, Nabi kata. Jalan yang ni untuk pergi syurga ni untuk pergi syurga, untuk jauh syaitan dan dekat kepada Allah. Boleh lihat bersama dengan nikmat Allah, iaitu dekat dengan Allah mestilah mula dengan dunia, bawa sampai ke alam barzah, sampai alam mahsyar, sampai alam akhirat. Kita ada 4 alam lagi depan ni, kan? Sekarang ni dunia ni, kemudian barzakh 3 lagi, mahsyar, akhirat yang terakhir itu akhirat yang akhir lah. Apa dia? Sama ada syurga atau neraka. Bila kita boleh tahu dah ketika tu? Dalam kubur kita dah tahu dah kita akan bakal duduk dekat mana.
Na'udzubillah. Jadi Nabi kata jalan ini sekarang ni cerita dia kat dunia lah. Aku dah bagi tahu jalan. Ini Quran, ini jalan aku. Yang sifat jalanku ini dia lurus. Sebab tu ketika ayat ni dibaca, asbabun nuzul dia, Nabi garis satu garisan. Ini jalan aku yang lurus. Ini dunia sampai ke akhirat selamat. Ini jalan aku, dia kata. Jalan ni. Fattabi'u, maka kamu hendaklah ikut dia. Ikutlah jalan ni. Macam mana nak ikut? Boleh tak ikut sesuatu tanpa faham? Tak boleh. Kena belajar. Para sahabat betul-betul sungguh-sungguh dalam hal ni. Maka ikut jalan ini sungguh-sungguh. Wala tattabi'u subula. Jangan kamu ikut subula apa? Ni sabil kan? Ini subula apa? Jadi sabil, sebab tu kata jalan yang wahid satu. Jalan Allah Nabi kata satu. Subula jamak kepada sabil. Subula ni jalan tu banyak. Jadi ketika Nabi sampai sini, Nabi gariskan satu ayat. Wala tattabi'u subula. Nabi kata kemudian ada banyak jalan lain. Jalan ini. Jalan ni Nabi buat garis macam ni, dia kecil. Jadi kita sekarang ni perjalanan ni, sepanjang jalan kita, ini Nabi kata apa? Inilah jalan syaitan yang banyak. Banyak kan? Sangat banyak. Jangan ikut banyak jalan. Jalan kita ini Nabi kata. Jadi ketika tu Nabi kata, jadi sepanjang kita ni, usia kita ni, kita akan meniti jalan ni, dan sepanjang itu akan syaitan akan sentiasa cuba menggugat kita. Ni asbabun nuzul hadis ni. Macam mana kita yakin yang kita sedang melalui jalan ni? Apa ukuran dia? Ukuran dia apa? Ukuran dia sejauh mana kita dengan Quran. Sejauh mana kita mengenali apa yang Nabi bawa. Sejauh mana? Itu dia ukuran. Sejauh mana kita usaha nak ikut. Sejauh mana? Faham? Itu. Sebab itu Nabi kata wala tattabi'us subula. Jangan cuba-cuba, jangan ikut yang lain. Kenapa? Fatafarraq. Apa berlaku? Dia akan mencerai-beraikan, memecahkan kamu, memisahkan kamu daripada jalan yang asal tadi. Maka manusia akan terpesong ketika itu. Tapi dia masalah ni apa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Dia sangka dia okey. Dia sangka dia okey, ni kerja ni tugas syaitan. Apa mission syaitan ni yang paling utama? Tujuan dia punya maksud dia buat semua ni apa? Apa dalil dia? Surah 35 ayat yang ke-6. Surah 35 ayat 6. Okey, surah 6 153 Dari 35 ya. Okey, sekarang 35 ayat 6. Apa ayat dia? Cuba bacakan. Innash syaitana lakum aduun fat takhizuhu aduwa. Kemudian innama yad'u hizbahu hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jadi apa Allah kata? Sesungguhnya syaitan lakum. Apa tu? Kalau ayat bahasa Melayu, sesungguhnya syaitan itu aduun lakum. Itu bahasa kita.
Inna syaitana aduwwun lakum. Biasa. Tapi dalam Quran dia berbeza sikit. Kita dia letak depan dulu. Lakum ni cerita ya, dia jadi keutamaan berbanding daripada dia punya khabar, objek dia lah yang utama ni. Jadi sesungguhnya syaitan itu untuk kamu adalah musuh. Sesungguhnya syaitan itu untuk kamu adalah musuh. Itu makna dia. Berbeza dengan syaitan itu musuh kamu. Ali ni musuh kamu. Ali ni sebenarnya dengan kamu musuh. Apa maksud dia? Sama dengan Ali ni musuh kamu. Dengan Ali ni untuk kamu sebenarnya musuh. Apa beza? Mana kuat? B lah kuat. Tak sama kalau kita faham bahasa ni, kita tengok Ali ni musuh kamu. Maknanya dulu mungkin dia kawan, sekarang dia dah musuh. Tapi yang ini Ali tu sebenarnya dengan kamu, sebenarnya dia musuh. Maknanya apa? Daripada dulu sampai bila-bila pun memang dia musuh. Dahsyatnya. Macam tu lah. Tak pernah pun kawan sikit pun. Tak ada pun. Nilai pun walaupun 1% ke tak ada. Itu maksud ni. Jadi syaitan ni untuk kamu, dia tu musuh. Tapi kadang-kadang kamu boleh kawan dengan dia. Apa? Tak pedulikan Quran sedang kawan dengan syaitan. Bayang. Jadi Allah kata apa? Maka fattakhizuhu aduwa. Jadilah betul-betul betul-betul lah anggap dia tu sebagai musuh. Anggaplah dia betul-betul sebagai musuh. Tapi kadang-kadang tak anggap musuh. Macam ni nak anggap syaitan musuh? Balik kepada ayat ni juga. Itu je. Balik kepada jalan ni juga. Sebab tu kita kata tadi, bila sahabat tahu yang rupanya selama ni dia berkawan dengan syaitan, rupanya dia banyak salah, Umar, bila Quran masuk kepada dia, baru dia tahu, ya Allah, aku salah. Dia dah rendahkan diri dia dengan sungguh-sungguh pada ayat Allah. Barulah kita tahu, kita akan akui, kita akan lepaskan, dan kita akan benar-benar baiki diri kita. Inilah tujuan Quran turun. Tapi alangkah malangnya kalau kita berterusan apa? Tak mau ambil peduli. Yang itu kita bimbang. Pada siapa? Masing-masing kita lah. Maka, dan apa kerja syaitan? Syaitan ni dia buat dakwah tak? Dakwah ke tak? Dakwah lah, tapi kita kata da'iyah lah. Tukar sikit. Jahat sikit, da'iyah. Dakwah ni baik sikit. Perkataannya sama dia. Da'a juga. Tapi ingat, bila sebut negatif ni, satu penyampaian yang negatif, ajarkan kepada benda yang buruk ni, kita sebut da'iyah lah. Si syaitan ni dia buat da'iyah. Sebab tu innama yad'u ni dia berkata da'a lah, dakwah. Dia ajar juga. Jadi sekarang ni kita tak buat dakwah, macam mana nak jadi? Nak lawan? Lagi masalah juga. Apa halangan nak berdakwah ni? Sebab tak ada ilmu tadi. Jadi bila tak ada ilmu, dia lepaskan tugas-tugas ni kepada orang yang dia anggap betul lah. Dia pun rasa okey je. Ni satu benda tipu daya yang besar juga. Sedangkan kita semua, cara nak lawan da'iyah syaitan, kita dakwah kepada Allah. Da'watun ilallah. Ajak manusia kepada Quran. Maka syaitan tak akan dapat cuba da'iyah orang lain dan diri kita juga. Cari ilmu, belajar Quran. Dan untuk sebarkan, ajar kepada orang lain. Itu cara dia. Syaitan cukup geram dengan orang macam ni. Ini syaitan geram tak dengan kita? Syaitan geram tak rasa-rasa? Mana ada syaitan geram, dia tak geram? Kan? Bayangkan, adakah musuh kan? Musuh ni dengan enemy, dengan seteru dia ni, sepatutnya geram lah sentiasa dengan musuh. Tapi hari ni musuh tu, dia tak geram pun, dia rasa seronok je, okey. Sebab musuh dia tak buat kerja pun. Syaitan geram tak? Syaitan pun tak geram lagi, sebab tengok dia tak buat kerja apa-apa. Sedangkan dia sentiasa buat kerja. Tapi kita memang bersama dengan dia, terpedaya je, biar je, tak ada buat. Jadi dia pun benar-benar, jadi masalahnya itu musuh ke? Musuh ni memang kita buat dia geram je sebab dia musuh. Memang kau musuh aku, kita akan bagi dia senyum pun. Tapi masalahnya syaitan kadang-kadang tersenyum dengan sikap muslimin hari ni kalau tak pedulikan ayat Allah ni. Wal iyadu billah, kita mohon Allah lindung kita lah. Kita sebab tu dalam yang kesedaran ini kita kena usaha untuk berubah. Dan dia akan ajak hizbahu, golongan-golongannya. Jadi Allah terus sebut innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya dia sentiasa akan berdakwah kepada Allah. Terus letak siapa yang memang akan tak peduli ni, terus memang jadi golongan syaitan. Walaupun dia claim saya bukan golongan dia. Tak, kamu golongan dia. Faham?
Kamu golongan dia terus hizbahu. Walaupun baru nak ajak ya. Belum kita kata lagi saya dah masuk kumpulan kamu wahai syaitan, tak. Tapi dia kata, Allah kata dia akan berdakwah kepada Allah, terus letak golongan dia. Siapa yang ikut automatically walaupun dia tak claim pun dia adalah golongan syaitan. Sebab dia tak tahu. Dan supaya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya mereka sama-sama menjadi sahabat sahabat api yang menyala-nyala. Sahabat. Jadi kalau tak nak ashabis sa'ir, musahabah lillah, bersahabat dengan Allah. Allah sayang kita, Allah akan lindung kita. Nampak ayat dia begitulah Quran. Dia akan masuk kepada ending yang sama juga. Boleh ya? Ini ya sedikit maknanya huraian daripada yang kita dah belajar sebelum ni lah. Ni a'udzubillah. Maka kita kena buat apa sekarang? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, iaitu dengan maksud apa? Aku akan usaha untuk cari pelindung. Allah ini sebagai pelindung aku. Dengan apa? Usaha mendekatkan diri dengan belajar apa? Kalamullah ni. Ajar-ajaran yang Allah sendiri ajarkan macam mana cara dia akan lindung kita. Allah dah ajar. Itu usaha. Supaya apa juga? Terhindar daripada syaitan. Yang mana syaitan ni? Ar-rajim. Itu satu lagi masalah. Sifat syaitan, dia akan dirajam. Rajam maksudnya dia ada dua. Satu dari segi hakiki, iaitu rajam mencederakan, balingkan. Satu lagi dari segi maknawi apa? Dengan lisan, iaitu laknat. Allah akan laknat, malaikat akan laknat, semua akan laknat. Akan laknat kita sentiasa. Siapa yang tak pedulikan ni, sentiasa akan dilaknat oleh para malaikat dan sebagainya. Na'udzubillah. Nanti kita takut. Tu maksud ni. Rejam dari segi lisan. Pertama, iaitu laknat yang kita tak tahu ni. Dan juga rejam yang benar-benar nanti bila hakiki yang akan berlaku, kat sana nanti akan direjam dalam neraka habis-habisan, akan dibakar dan sebagainya. Na'udzubillah. Itu. Maka sifat yang melekat dengan perangai syaitan begitu, maka golongannya juga akan terkena yang sama. Pasti akan sama-sama direjam habis-habisan, menjadi musuh Allah. Na'udzubillah. Jadi ini bila kita baca ta'awuz ni, berat tak sebenarnya kalimah ni? Sangat berat, besar kalimah dia. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dengan apa? Kau usahakan diri untuk apa? Benar-benar memahami kalam Allah ni, untuk beramal sungguh-sungguh dengan apa? Sebagaimana yang usaha untuk apa yang Nabi bawa ni lah. Dan jauhkan diri daripada tipu daya hasutan-hasutan syaitan ini. InsyaAllah. Daripada apa maksudnya? Kemalasan kita, rasa banyak alasan, kekangan-kekangan itu kita boleh apa? Boleh apa sebenarnya? Cuba hindarkan. Sebab untuk hindar daripada syaitan, satu sikap yang perlu ada apa? Last sikit lagi. Surah 15 ayat 93. Surah 15 ayat 93. Saya pada ayat ni pula. Ya? Nak ambil gambar? Okey, minta maaf. Yasuddu nahum. Surah 15 ayat 93. Fasda'. Ada tak? Betul tak ayat tu? Fasda' bima tu'marun. Ada? Betul ayat tu? 94. Surah 15 ayat 94. Saya tak tulis lah 15:94. Tengok ayat tu. Ini sekarang tugas kita. Bukti kita ni benar-benar cintakan Allah, kita benar-benar nak dekat dengan Allah ni tadi. Walaupun kita tak berjaya mendapat hasil yang sepatutnya lah. Kita taklah, kita ni buat sesuatu kerana Allah ni bukan nak tengok hasil, tapi Allah nak tengok apa? Kesungguhan kita je. Hasil ni kita dapat sebanyak mana pun tak ada nilai pun di sisi Allah ni, kan? Maksudnya apa? Tak boleh nak bayar harga syurga yang nilai yang Allah nak bagi nanti. Macam tu. Bukan maknanya tak ada nilai. Dia nilai dia maksudnya tak terbayar dengan nilai yang Allah nak gantikan. Jadi tugas kita aja buktikan dengan kesungguhan kita sentiasa istiqamah tu. Sikit lagi ya. Jadi kita baca ayat tu. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
Fasda' bima tu'marun wa a'rid 'anil musyrikin. Okey, apa makna fasda'? Sada'a. Sada'a ni maksudnya mencari jelas, terang, dan juga satu lagi makna dia pening. La yusadda'u dalam surah yang lain mereka tak pening perkataan sada'a tu. Sada'a ni juga maksud dia sampai pening. Sampai pening, buat sampai mana rasa pening lah. Penat. Itu maksud fasda'. Jadi Allah suruh apa? Fasda', berpening-peninglah kamu. Bima tu'mar. Apa tu? Dengan apa yang tu'mar, diperintahkan. Mana perintah Allah? Dalam apa? Apa perintah Allah kat mana? Quran. Allah suruh kita pening-peninglah dengan Quran itu, yang ada dalam tu. Semua itu perintah Allah. Kamu kena usahalah. Itulah bukti kamu taat Allah. Kamu akan peninglah dengan tu. Pernah tak kita pening-pening sungguh dengan Quran? Mungkin kita selama ni pening, tapi pening apa? Belajar tajwid lah. Mungkin pening sikit. Maksud pening ni, pening nak fikirkan. Apa lagi? Tengok Nabi. Nabi pening tak dulu? Nabi pening nak hadapi perang. Sampai kena gali parit. Pening tak? Kenapa mereka buat tu? Kerana perintah Allah yang dibaca dalam wahyu tu di-apply. Tu cara dia pening. Pening dengan macam mana nak keluar duit lagi, nak infak, nak bangunkan sesuatu ni. Orang tak faham Quran ni, macam nak buat ni. Pening tak? Cari duit. Kita cari duit tujuannya apa? Saya nak sumbangkan untuk itu. Pernah tak pening sampai yang tu? Tak pernah. Nabi pening dia sampai apa? Sampai dia sahabat-sahabat sampai apa? Sampai rumah dia kena ambil kan? Sampai satu datang selai sepinggang. Sangat pening mereka dengan wahyu. Kita pening dengan wahyu, kita boleh beli rumah baru, ada cita-cita nak dapat kereta baru lagi, boleh dapat itu lagi. Pening tak maknanya? Tak pening lah. Sahabat pening begitu sekali. Itu maksudnya kita kena buat lah. Pernah tak kita pening dengan apa yang kita hasil dapat? Pening sampai duit dah tak ada ni. Ada tak? Itulah. Jadi kita tengok nilai kita dengan nilai orang yang beriman yang macam mana beza dia. Jadi inilah pelajaran yang kita boleh dapat daripada Allah kata fasda' bima tu'mar. Pening-peninglah. Jadi kita mudah ya, tak suruh perang pun. Hari ni kita dapat pergi masjid, alhamdulillah. Hari ni buat masjid dia boleh dibuka kembali. Ini nikmat yang mana Allah jaga kita supaya kita dengan mudah boleh jalankan tanggungjawab kita ni dengan perintah Allah. Sahabat Nabi dulu sangat sukar sampai nak dibunuh, kita tak ada lagi. Kita nak tunggu sampai demikian baru kita nak sungguh-sungguh waliyazubillah, nak tak nak kita tak kuat macam mereka. Kita tak kuat macam para sahabat, tak mampu. Kita tak kuat macam orang dekat Syria, kita tak kuat macam orang kat Palestin, kita tak mampu. Mereka Allah beri ujian itu kerana mereka ni hebat, mereka mampu, iman mereka sungguh tebal berbanding dengan kita. Maka dalam kondisi kita ada ni, Allah bagi kita peluang yang banyak, apa kita buat? Manfaatkan sungguh-sungguh. Itulah kita kena buat. Jadi pening-peninglah dengan perintah Allah. Pertama apa manfaat dia? Jom kita belajar Quran dengan cara macam ni. Faham sikit cukup. Jadi ayat ni menjadi pasak yang mendinding diri kita sekarang. Kita dah faham. Tadi ustaz ajar ayat ni ya. Jangan nampak saya, nampak ayat Allah. Bukan saya. Saya cuma bagi tahu ayat ni ada sebenarnya. Ayat ni ada. Mungkin kita nak cari sini kita belum mampu. Kan? Jadi saya tunjukkan ini. Jadi ayat ni sebagai apa? Inilah dia nilai yang kena masuk dalam jiwa kita, yang kita hari ni dah tahu dah. Ya Allah, rupanya ini kerja syaitan dan sebagainya. Boleh ya? Jadi insya-Allah sekadar ini dulu untuk hari ni. Mohon maaf Haji. Kita ambil lajak masa pukul berapa dah? Dekat pukul 9 dah, saya ingat 10 minit je. Okey, jazakumullah khairan atas perhatian yang diberikan oleh semua. Ada soalan setakat ni? Nanti kita akan masuk basmalah pada minggu yang seterusnya lah. Pada pertemuan seterusnya. Hari ni kita habiskanlah ta'awuz kita dah. InsyaAllah kita akan masuk ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim pada pertemuan akan datang. Okey, jadi kita ada soalan, baik kita tutup kelas ya. Qarin tu adakah kita masa kita lahir tu ada itu? Dalam hadis ya, setiap manusia ada, Nabi pun ada. Qarin ni dia itu qarin yang khusus, satu. Dan yang lain qarin yang bertambah. Ada banyak. Qarin ni maksudnya partner ataupun twin.
Kembar macam itulah, partner. Advisor, penasihat yang setia. Itu maksud qarin. Yang mana kita nak. Jadi maksudnya qarin ni okey, bila kita langgar satu perintah Allah, kan? Satu qarin. Bahkan banyak qarin ini bukan qarin kita je. Qarin kita memang itulah ikut kita. Qarin kita ni beriman kita kuat, dia pun akan lama-lama tu dia ikutlah macam tu. Tapi berkelebihan dengan Nabi apa? Qarin dia Islam kan? Nabi qarin dia Islam. Nabi qarin dia baik, qarin dia. Qarin ni maknanya dia syaitan lah. Yang memang lain-lain, memang dia bagi pasang untuk kita satu, yang sentiasa follow kita kat mana. Dan juga di sini ayat ni bukan qarin tu. Sebab tu qarin nun dia nakirah. Maksudnya qarin bukan qarin kita tu sendiri je. Kalau kita buat maksiat, banyak qarin datang dah. Ikut kepada dosa-dosa gitu lagi banyak. Lagi banyaklah penasihat-penasihat kita kan, faham? Dalam bentuk itu. Bukan datang dalam bentuk muka hodoh ke tak. Tapi dalam bentuk apa? Dia menghasut kita. Tidak meyakini ayat-ayat Allah ni. Kita takkan nampak lagi dah. Allah dah bagi dah petunjuk. Contohnya orang tu accident. Minum-minum orang dia accident. Tapi tak salah apa pun. Besok dia buat lagi. Nampak tak? Dia dah kalah habis. Begitulah kita juga. Kita lihat banyak kematian dan sebagainya depan mata, kan? Tapi tak sedar juga. Buat juga. Berterusan begitu. Lagi jauh, lagi gelap, lagi banyak qarin dah. Itu maknanya. Itu maksudnya. Qarin ni syaitan akan hantar lagi untuk kalahkan lagi banyak. Ikut juga apa atas kita lah. Kita jauh daripada Quran lagi banyak. Boleh? Na'udzubillah. Maka banyakkanlah ta'awuz dengan apply pula apa makna ta'awuz dalam hidup kita. So itu Nabi suruh apa? Quran antaranya siapa yang baca surah Al-Baqarah kan dalam rumah dia, syaitan tak boleh masuk ke dan sebagainya. Yang itulah. Apatah lagi itu rumah ni kita punya bangka lah. Pertahanan utama kita rumah. Tapi rumah pun tak dihidupkan Quran, macam mana lah nak ada? Pertahanan pun dah runtuh, roboh. Apa lagi nilainya? Tak ada. Itu. Faham? Demikianlah kita kena faham maksud dia. Boleh? Semua? Ada soalan lain? Tak ada. Ingatlah, qarin itu memang qarin yang itulah. Qarin khas. Tapi ada qarin yang mana dia bukan khas. Dia umum lagi, dia akan banyak. Lagi banyak kita buat benda yang menyalahi sunnah contohnya kan. Menyalahi ataupun zikir-zikir yang mana sebenarnya tiada daripada ajaran Nabi ni. Contohnya kita sampai nak ajaran yang mana yang sampai dia dijumpa khadam ini ke dia, niat dia itu. Nampak tak? Betapa kat mana-mana ke, itu siapa ajar? Nabi tak suruh ajar, Nabi tak ajar. Itu bukan sunnah Nabi pun. Kan? Pergi ke sini nak dapat ini kena buat begini. Tapi Nabi tak ada ajar. Itu juga apa? Dia kan dia mimpi nanti ke sebagainya. Itu syaitan yang datang. Itu lagi terang-terang qarin dia. Lagi dahsyat. Faham? Itu cara dia. Dia akan datang kadang-kadang bukan dalam mimpi ni, mimpi apa? Orang pakai jubah ke, untuk apa? Supaya dia rasa, wah dia dah naik tawaf wali lah contohnya. Ni benda-benda ni sebenarnya mainan syaitan lah. Sebab tu kita kena balik kepada apa? Tu, hazihi sabil tu. Kul, apa ni? Haza sirati, jalan aku. Iaitu apa? Wahyu tadi. Dua benda tu. Sebab tu Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah was sunnatan nabi. Aku telah tinggal kamu dua benda ini yang bernilai yang tinggi ini, yang mana kalau kamu genggam sungguh-sungguh pegang erat-erat dia, kamu tak akan sesat lan tadillu sampai kamu mati insya-Allah. Nabi jamin dah dalam hadis. Tak akan sesat. Iaitu apa? Kitab Allah, iaitu Quran, was sunnatan nabi, dan sunnah nabinya. Itulah kita punya pegangan kita. Insya-Allah. Boleh? Insya-Allah. Panjang pula kuliah kita ni. Maaf je ni pertama. Saya nak biasakan diri tu singkat-singkat. Boleh ya? Baik. Mohon maaf ada terkasar dan sebagainya dalam percakapan saya. Ada terkurang dan sebagainya. Apa-apa soalan untuk lanjutan boleh kumpulkan dulu. Hanya pada Haji boleh. InsyaAllah pada lain kali kita jumpa. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.